Okey, hari ni kita akan ulangkan balik bab 2 yang bertajuk faktor dan gandaan. Okey, jadi kamu dah belajar bab 2 ni sebelum ni. Jadi hari ni kita nak ingat kembali macam mana kita nak buat untuk bab 2 ni. Okey, ni adalah hasil pembelajaran. Okey, yang pertama kamu boleh tentukan dan kamu boleh senaraikan faktor bagi nombor bulat. Lepas tu kamu boleh buat generalisasi tentang faktor. Okey, seterusnya kamu boleh tentu dan senarai faktor perdana bagi suatu nombor bulat. Lepas tu menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Menentukan FSDB bagi 2 atau 3 nombor bulat. Menerang dan menentukan keadaan sepunya bagi nombor bulat. Dan terakhir sekali menentukan JSTK bagi 2 dan 3 nombor bulat. Okey, jadi kita akan pergi hasil pembelajaran 2.1 di mana kamu boleh tahu apa itu faktor perdana, apa itu faktor sepunya, seterusnya faktor sepunya terbesar FSDB. Jadi kita akan pergi satu persatu. Okey, so kita nak tahu faktor. Okey, ingat kembali faktor itu maksudnya ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey, apa maksudnya? Contoh, kita tanya faktor bagi 12. Jadi, apa nombor bulat yang boleh dibahagikan dengan 12 tanpa kamu dapat bagi perpuluhan ataupun pecahan? Okey, 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 adalah faktor bagi 12. Okey, contoh kalau kamu bahagi 12 dengan 2, kamu bahagikan 12 dengan 2, kamu dapat suatu nombor bulat. Bahagi 12 dengan 3, satu nombor bulat lah, kamu akan dapat 4. 4 adalah satu nombor bulat. 12 bahagi dengan 4 dapat nombor bulat. 12 bahagi 6 dapat 2 nombor bulat kan. 12 bahagi 12 1. Jadi kamu akan dapat nombor bulat. Contoh kalau saya ambil 5, 12 bahagi 5, kamu tak dapat nombor bulat sebab kamu akan dapat pecahan. Okey. Seterusnya kita nak tengok, okey, contoh soalan dia tanya kalau 12 faktor bagi 36 ke? Jawapannya iyalah, sebab kalau 36 kamu bahagi dengan 12, boleh tak kamu akan dapat nombor bulat 3. Okey, 12 faktor bagi 30 ke? Okey, jawapan dia tidak, sebab kalau 30 kamu bahagi dengan 12, kamu tak boleh dibahagi tepat dengan 12. Okey, kita akan tengok yang kedua. Yang kedua adalah faktor perdana. Kita nak tengok apa itu faktor perdana. Masih ingat tak apa itu nombor perdana? Okey, kita akan tengok faktor perdana. First, faktor perdana. Maksud faktor perdana adalah nombor perdana yang boleh dibahagi dengan diri dia sendiri. Okey, kita nak tengok apa itu nombor perdana yang kurang daripada 50. Maksudnya 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Okey, nombor perdana ni bukan nombor ganjil tau. Dia benda yang berbeza. Nombor perdana ni nombor yang dia boleh bahagi dengan diri dia sendiri je. Kalau kamu kata nombor ganjil tu nombor perdana, kamu silap. Maksudnya contohlah, kamu kata nombor ganjil tu, contoh cikgu ambil 15. 15 tu kamu kata nombor perdana. Salah. Kalau 15 bahagi dengan 3, 15 boleh bahagi dengan 3 juga kan? Jadi dia boleh bahagi dengan 3. Kalau nombor perdana ni dia boleh bahagi dengan 1 je, atau diri dia sendiri. Dia tak boleh bahagi dengan mana-mana nombor. Nombor 1 atau diri dia sendiri. Okey, jadi kita nak tengok dekat sini macam mana kita nak buat perfakturan perdana. Kita ada dua kaedah. Satu, kaedah pembahagian berulang, dan satu lagi kaedah pokok faktor. Okey, so kita akan tengok apa itu pembahagian berulang. Contoh kalau soalan dia suruh cari 24, dia suruh kamu buat perfakturan perdana menggunakan pembahagian berulang. Jadi kamu kena buat macam mana? Okey, jadi kamu kena senaraikan. Maksudnya 24, kamu ambil nombor perdana yang paling kecil, 2 kan. Okey, kamu akan dapat 12. 24 bahagi 2, kamu dapat 12. 12 kamu bahagi pula dengan 2, kamu akan dapat 6. 6 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 3. Dan 3 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 1. Maksudnya kamu kena buat pembahagian berulang ni sehingga kamu dapat jawapan yang terakhir sekali adalah 1. Okey, seterusnya, jadi maksudnya 2 darab 2 darab 2 darab 3 adalah untuk pembahagian berulang bagi nombor bagi perfakturan perdana. Okey, kalau kita buat pokok faktor, dia ada dua kaedah, tapi kamu setiap akan dapat jawapan yang sama. Jadi kamu pilih kaedah mana yang senang bagi kamu. Okey, kalau pokok faktor ni, okey, contoh kamu 24, kamu tulis macam ni. So kamu kena tahu apa bahagi dengan apa kamu dapat 24. Okey, macam yang ni 6 darab dengan apa darab dengan apa kamu akan dapat 24.
Okey, kalau macam ni 6 darab dengan 4, kamu akan dapat 24. Okey, so 4 ni boleh didarab lagi ke? Dengan apa boleh dapat 4? Maksudnya 2 darab dengan 2. Kalau 6 ni, apa darab dengan apa boleh dapat 6? 2 darab dengan 3. Okey, jadi sampai kamu dapat nombor perdana yang kecil macam ni. Okey, jadi dia punya faktor perdana untuk menggunakan pokok faktor adalah bagi 24 adalah 2 darab 2 darab 2 darab 3. Jawapan dia yang sama je dengan yang atas ni. Jawapan dia sama je dengan atas ni. Okey, jawapan dia sama je dengan atas ni. Dia kaedah yang berbeza. Jadi ikut yang mana bagi kamu senang kamu nak guna. Ni soalan yang mudah cikgu bagi. Ada soalan, nanti kita akan tengok soalan. Okey, seterusnya kita nak tengok pula yang ketiga, faktor sepunya. Okey, kalau faktor sepunya ni macam mana faktor sepunya? Okey, kalau sepunya ni kita tengok. Okey, faktor sepunya, contoh soalan senaraikan semua faktor sepunya 20, 44, 56. Okey, jadi faktor bagi 20. Okey, faktor bagi 20. Jadi macam tadilah kita buat kan, 20 nombor apa yang boleh bahagi dengan 20? Antara nombor 1 sehingga nombor 20, nombor apa yang boleh bahagi dengan 20? Okey, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Okey, faktor bagi 44. Nombor apa yang boleh dibahagi dengan 44? Daripada nombor 1 hingga 44 lah. Okey, jadi nombor 1, 2, 4, 11, 22, 44. Okey, faktor bagi 56 pula. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56. Okey, maksudnya kalau faktor ni, kalau dikata faktor bagi 20 ke, 44 ke, 56, kamu kena cari antara nombor 1 sehingga nombor yang disuruh cari tu. Maksudnya kalau 20, 1 hingga 20, nombor apa yang boleh dibahagi, kamu akan dapat nombor bulat. Macam yang cikgu terangkan tadi. Okey, seterusnya, okey, kita nak faktor sepunya. Faktor sepunya ni maksudnya yang sama. Maksudnya faktor bagi 20 kamu dapat yang ni, faktor bagi 44 dapat yang ni, faktor bagi 56 dapat yang ni. Yang mana yang sama? Maksudnya atas ada, bawah ada, bawah pun ada. Atas ada, bawah ada, bawah pun ada. Maksudnya faktor sepunya bagi 20, 44 dan 56 ialah 1, 2 dan 4. Maksudnya faktor sepunya tu sama. Maksudnya kalau untuk 20 ada 1, 2, 4 ni, untuk faktor bagi 44 pun ada 1, 2, 4, 56 pun ada 1, 2, 4 ni. Okey, senang je topik ni, kena faham konsep je. Seterusnya kita nak tengok FSTB. Kalau FSTB dia ada 3 kaedah. 3 kaedah kita nak buat faktor sepunya terbesar. Ingat perkataan terbesar. Okey, yang pertama kita kena senaraikan faktor sepunya terbesar. Dia ada 3 cara. Yang kedua, pembahagian berulang. Dan yang ketiga, perfaktoran perdana. Okey, bagi cikgu, kalau menyenaraikan faktor sepunya terbesar ni, bolehlah kalau untuk nombor yang kecil. Kalau untuk nombor yang besar, sebolehnya kamu kena guna pembahagian berulang. Sebab lagi ringkas. Okey, contoh soalan, kita akan buat soalan tentukan faktor sepunya bagi 18 dan 24. Kita akan buat soalan ni menggunakan ketiga-tiga kaedah. Sebab dia akan dapat jawapan sama je. Okey, contoh dia kata faktor bagi 18 adalah, okey, macam biasalah kamu carikan faktor bagi 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Jadi faktor bagi 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jadi faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah 1, 2, 3, 6. Jadi yang ni kan FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, ni adalah faktor sepunya kita dapat dah 1, 2, 3, 6. Yang paling besar. So yang paling besar adalah nombor yang paling besar antara 1, 2, 3, 6 ni adalah 6. Jadi FSTB bagi 18 dan 24 ialah 6. Maksudnya first kamu tentukan faktor. Okay, yang kedua kamu cari faktor sepunya yang mana sama. Yang ketiga baru kamu boleh cari yang mana daripada faktor sepunya tu yang paling besar. Maksudnya okay, FSTB ni ambil nombor paling besar pada faktor sepunya. Okay, jom kita tengok pembahagian berulang. Okay, contoh, okey, 18 dan 24. Okey, jadi kamu bahagikan dengan 2. Jadi 18 bagi 2 kamu dapat 9. 24 bagi 2 kamu dapat 12. Okey, jadi bahagikan dengan nombor 3. Okey, 9 bagi 3 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. Okey, stop sampai situ. Jangan buat sampai kamu dapat 1 dekat bawah. Okey, kalau faktor sepunya terbesar ni dia lain sikit. Kamu kena stop sampai kamu tak boleh bahagi kedua-dua nombor ni saja. Kedua-dua nombor ni dah.
Jadi FSTB kita nak tahu, jadi 18 dan 24 kita kena darab lah. Yang kamu dapat ni, yang kamu dah bahagikan ni, 2 darab 3 kamu dapat 6. Okey, seterusnya perfakturan perdana. Okey, perfakturan perdana ni kamu kena ingat balik kaedah perfakturan perdana ni. Okey, perfakturan perdana ni diguna berapa berapa cara tadi? Dia guna ni kan. Dia guna pembahagian berulang dengan dia guna pokok faktor untuk dapatkan perfakturan perdana. Okey, jadi okey. Jadi kita nak tengok faktor sepunya terbesar ni, maksudnya okey, perfakturan perdana dia maksudnya untuk 18. Okey, kita kena, kamu buatlah, kalau ikut guna pokok faktor kamu akan dapat 2 darab 3 darab 3 untuk perfakturan perdana ni. Lepas tu kalau guna pokok faktor untuk kamu dapatkan 24, kamu akan dapat 2 darab 2 darab 2 darab 3. Jadi kamu tengok yang mana yang sama nombor dia, ambil faktor sepunya untuk 18 dan 24. Okey, jadi 2 dengan 3, jadi 2 darab 3 kamu dapat 6. Kita nak tengok pula 2.2 yang melibatkan gandaan sepunya dengan gandaan sepunya terkecil. Okey, yang ni dia agak berbeza sikit dengan FSTB sebab kita akan tengok satu persatu. Okey, contoh kalau gandaan, yang tadi kita belajar faktor, tapi kalau gandaan lain. Maksudnya kalau gandaan kamu kena mahir sifir. Topik ni memang kamu kena mahir sifir. Okey, contoh soalan untuk gandaan. Okey, dia minta gandaan bagi 3. Maksudnya gandaan bagi 3, 3, 6, 9, 12, 15. Jadi ni adalah sifir 3. Okey, yang ni gandaan bagi 3. Okey, maksudnya kalau dia kata senaraikan 3 gandaan pertama bagi 5. Maksudnya 5 darab 1 5, 5 darab 2 10, 5 darab 3 15. Dia suruh nyatakan 3 sahaja. Kalau 3 sampai 15 je lah kan. Okey, jadi gandaan 3 gandaan pertama bagi 5 adalah 5, 10, 15. Okey, kalau topik gandaan ni, topik ni memang kamu kena mahir sifir. Okey, kalau gandaan sepunya, okey, kita tengok gandaan sepunya. Adakah soalan ni adakah 32 gandaan bagi 4 dan 8? Okey, gandaan ni lebih kurang macam faktor. Okey, sama ada 2 ni boleh bagi dengan 4 dapat nombor bulat tak? Dapat kan? 8. 32 bagi dengan 8 dapat tak nombor bulat? Dapat 4. Jadi ya, 32 adalah gandaan bagi 4 dan 8. Asalkan bila kamu bahagi, kamu tak dapat dalam nombor pecahan ke, perpuluhan ke, that's okay. Kamu kena dapat nombor bulat. Okey, yang seterusnya dia suruh cari 2 gandaan sepunya pertama bagi 4 dan 5. Okey, first kamu buat dulu untuk gandaan 4 berapa. Okey, ini sifir 4 kan. 4, 8, 12. Okey, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Tengok pula gandaan bagi 5. Okey, 5, 10, 15, 20, 25. Berbeza dengan faktor. Kalau faktor, okey, kita tengok balik faktor. Okey, kita tengok balik faktor. Kalau faktor dia berbeza sedikit. Berbeza sebabnya dia adalah nombor yang boleh kita bahagikan. Maksudnya nombor yang ni kita boleh bahagi dengan 12. Okey, tapi kalau gandaan dia lain. Sebabnya kalau gandaan kamu kena sifir lah. Maksudnya gandakan dia daripada nombor asal dia. Okey, gandakan daripada nombor asal. Okey, jadi gandaan bagi 4 kita dapat tadi, gandaan bagi 5. Okey, jadi gandaan sepunya pertama, maksudnya yang sama adalah 20. Maksudnya atas ada, bawah pun ada 20. Jadi dia nak 2 gandaan sepunya pertama. Okey, jadi 2 gandaan sepunya pertama kena 2 lah. Maksudnya 20, kamu gandakan 20 ni. Maksudnya 20 dia akan dapat 40. Maksudnya gandakanlah 20 tambah 20 dapat 40. Kalau dia minta 3 gandaan sepunya pertama, 60 lah. 40 tambah lagi 20 dapat 60. Kalau minta 4 gandaan sepunya pertama, kamu dapat
80. Okey? Okey, tak apa. Kalau tak berapa faham, nanti kita akan terang dalam Google Meet session. Okey. Seterusnya tengok, kita nak buat 3 kaedah untuk kita buat JSTK ni. Yang pertama, kita menyenarai gada asal punya. Kedua, pembahagian berulang. Dan ketiga, perfakturan perdana. Lebih kurang macam FSTB. Okey, tapi kamu kena ingat beza antara kedua ni. Kalau FSTB terbesar, JSTK terkecil. Okey, jadi tengok gadaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3. Okey, buat macam tadi. Gadaan 2, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Gadaan bagi 3, 3, 6, 9, 12. Jadi gadaan sepunya terkecil adalah 6. Okey, seterusnya kita buat pembahagian berulang. Lebih kurang sama dengan FSTB, tapi perasan tak yang ni lain. Maksudnya contohlah kamu ada soal 2, 3 ni kan. Dia buat okey, 2 bahagi 2 dapat 1. 3 bahagi 2 tak boleh kan. So tulis balik 3 sini. So 1 bagi 3 tak boleh, tulis balik 1. 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi pembahagian berulang bagi JSTK bagi 2 dan 3 ialah 6. Okey, kamu perasan tak lain antara FSTB dengan JSTK ni? Kalau yang ni kamu kena buat pembahagian berulang sampai kamu dapat 1 untuk JSTK. Kalau FSTB kita kena buat pembahagian berulang. Okey, FSTB ni kalau kamu kena bahagi dengan kedua-dua nombor. Okey, bahagi dengan kedua-dua nombor baru boleh buat FTB. Maksudnya 18 ni boleh bahagi dengan 2, 24 boleh bahagi dengan 2, 9 boleh bahagi dengan 3, kamu dapat 3, 12 bahagian 3 dapat 4. Cukup sampai di situ. Kalau macam tadi, kaedah JSTK, okey, kalau JSTK kamu walaupun tak boleh dibahagi dengan kedua, maksudnya kalau 2 tak boleh bahagi dengan kedua-dua belah, boleh bahagi dengan salah satu je, tak apa, it's okay. Kamu kena buat sampai kamu dapat 1 kat bawah tu, balance je. Tu beza antara FSTB dengan JSTK. Kamu kena hati-hati ya. Takutnya kamu terbuat kaedah kamu terkeliru. Okey, jadi JSTK perfakturan perdana. Kita buat yang ni, macam mana boleh dapat 2 dengan 3 ni? Sebenarnya kita buat pokok faktor ataupun kita buat pembahagian berulang. Okey, tapi cikgu akan terangkan masa sesi Google Meet macam mana nak buat. Okey, jadi JSTK bagi 2 dan 3 adalah 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, itu je pembelajaran kita untuk hari ni. Cikgu harap kamu tengok video ni. Kalau ada apa-apa perkara kamu tak faham, catat dulu. Okey, kita akan jumpa pada Google Meet, sesi Google Meet. Kamu boleh tanya cikgu apa yang kamu nak tanya, ataupun apa yang kamu tak faham untuk topik ni, kamu boleh tanya masa tu. Boleh? Okey, terima kasih.